ustaz dah ada syarat dah. Jadi surau-surau mungkin boleh buat benda-benda yang saya utarakan ini, insya-Allah. Baik, biasanya ibadah yang akan diberi perhatian adalah yang pertama tarawih. Yang kedua tadarus Al-Quran. Yang ketiga infak Ramadan ataupun sedekah dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Kesemua ini menjadi satu kebiasaan untuk kita fokus, kita semangat bila masuk bulan Ramadan. Sebab tak ada orang buat solat sunat tarawih luar daripada Ramadan, tuan-tuan. Kita je lepas sembahyang isyak dia sembahyang sunat. Kita kata apa banyak sangat ni, aku sembahyang tarawih saja rajin. Tidak ada lah. Tidak jadi, tidak sah lah mungkin. Sebab solat sunat tarawih memang dikhususkan untuk dalam bulan Ramadan. Baik, biasanya menjadi khilaf sepanjang zaman antara buat 8 dengan buat 20. Saya tak nak bincang tentang khilaf itu. Saya nak bincang yang mana paling strategik untuk kita laksanakan dalam konteks masyarakat kita. Yang kita tahu di Malaysia hari ini, orang tak suka nak solat. Siapa yang rajin solat ni, tuan-tuan? Siapa yang rajin solat ni? Orang sekarang tak suka solat, itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Bahkan boleh kalau kita baca hadis tentang Isra' Mi'raj, Rasulullah kita jumpa Allah Ta'ala turun 2, 3, 45 kali begitu lebih kurang. Untuk minta bukan 45 kali. Untuk minta kurang daripada 50 hingga 5 rakaat. Barangkali ada yang kata, kenapalah Rasulullah tak naik sekali lagi, minta kurang lagi daripada 5 tu. Dah. Kalau boleh Allah, bapalah Rasulullah tak naik sekali lagi. Naik je lah. Tengok. Malahnya semayang. Memang malas semayang. Tak payah orang lain, saya malas nak semayang. Tapi sebab kewajipan kena buat. Tak, terpaksa. Jadi antara 8 rakaat dengan 20 rakaat, yang mana strateginya untuk kita laksanakan di dalam komuniti kita untuk mendapatkan satu sasaran yang lebih besar yang akan saya utarakan dan bincangkan sekejap lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Di surau, di masjid tempat saya bertugas dulu di Wangsa Maju, biasanya malam pertama imam akan bangun lepas sembahyang solat sunat solat isyak, dia akan bangun, dia akan buat pengumuman. Dia railah. Dia rai segala hadirin dan sebagainya. Dan istimewanya pada bulan Ramadan, 10 malam awal ini dia menjadi pesta untuk masyarakat datang ke masjid ataupun surau. Yang tak pernah kita jumpa sebelah bulan sebelum ni, pada malam bulan Ramadan dia mari. Betul tak betul? Surau ni dah buat Ramadan tak sebelum ni? Dah buat. Kita boleh tengok sahabat-sahabat kita yang tak pernah datang ke masjid menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi apa maknanya itu, tuan-tuan? Maknanya kita, kalau kita tengok lagi perspektif seorang pendakwah, mad'u, sasaran dakwah kita datang menyerah diri di surau masjid. Sedangkan orang tabligh tu pergi ketuk pintu satu-satu ajak nak mari semayang. Pada 10 malam awal masyarakat mari serah diri. Betapa beruntungnya kita pada masa itu, kerana orang datang serah diri. Dan ada cabaran baru, bagaimana nak mengekalkan mereka sehingga akhir Ramadan. Mereka dah datang serah diri. Tak perlu imam dengan Bilal pergi ketuk pintu satu-satu, marilah malam ni kat masjid. Kita ada buat solat sunat tarawih, ada morih apa semua. Makan kambing tiap-tiap malam. Nasi arak tiap-tiap malam sebab nak tarik ni. Tapi tak mari. Tapi 10 malam awal mari serah diri. Apa dah? Mari serah diri. 10 malam awal Ramadan datang serah diri. Baik. Jadi balik pada cerita imam masjid saya dulu tu, tempat saya bertugas, dia akan bangun, ketua imam dia akan bagilah pengumuman. Dia raikan selamat datang gitu begini. Lepas tu dia pun kata, masjid kita ni insya-Allah akan buat 20 rakaat solat sunat tarawih. Saya kebetulan tak bertugas malam tu, saya duduk belakang. Saya tengok kawan-kawan kita, jemaah-jemaah, Allah 20. Silat masjid itu. Tuan-tuan, 20 sini ingat ke 8. Mengeluh. Saya kata tadi, orang sekarang malas semayang. Tuan-tuan semua setuju. Kau tak setuju? Kena setuju lah sebab memang betul. Bila sebut 20 dari segi psikologi je, tuan-tuan, orang yang tak pernah datang masjid pula. Mungkinlah kita yang biasa datang, kita lah yang mungkin datang biasa datang masjid ni, 20 ni malu tak malu pun, buat tak buat pun kadang-kadang buat juga. Tapi orang yang jarang-jarang datang masjid, bunyi 20, dia punya psikologi dia down terus. Allah, 20 tak mari dah. Tak mari dah. Tak mari dah. Nampak? Lepas tu imam pula, jadi kepada mereka, ia sambung tadi
masjid kita buat 20, jadi moreh hanya disediakan kepada orang yang buat 20. Orang yang buat 8 sila cari sendiri moreh di luar. Allahu Rabbi, apa benda ni? Apa benda ni? Nampak? Baik. Beberapa pengalaman saya besar di Kelantan. Di Selangor kemudiannya start tahun 2008 tempoh hari. Dia ubah sistem. Semayang daripada 20 baca saja, dan bila buat 20 ni letih tuan-tuan, letih, sangat letih. Bangun tunggang, bangun letih. Baca pun jadi laju. Imam, kawan-kawan kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang kat belakang, hebat imam ni baca senafah. Itu yang dia bincang. Hebat tu imam ni senafah. Ini kawan-kawan kita ni dulu, kawan-kawan saya lah. Sampai dia boleh kita bincang, oh hebat masjid sana tu, imam dia boleh senafah je Fatihah. Allah Rabbi. Apa mana perhayatannya? Solat sunat tarawih, namanya dah sunat. Tarawih tu maksudnya rehat, bersantai-santai. Nak santai apa? Dah semayang terpaksa, kerah kepala lutut apa semua ni. Lepas tu yang duduk depan nak keluar malu imam, sebab dia JK. Nak keluar tak boleh Allah. Serba salah. Tengok. Jadi semayang ikhlas tak ikhlas, wallahu a'lam, kita serah pada Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala tahu. Tapi nak kata itu situasi. Saya tahu saya duduk belakang imam juga. Tapi kita bertugas Allah. Takkan nak keluar, orang duduk ramai. Jadi 20. Itu situasinya. Tetapi di Kelantan, di Selangor dan beberapa surau di seluruh negara, dia buat apa? Dia buat 8 rakaat. 8 rakaat, dia syaratkan imam. Dia pilih imam-imam tarawih yang sedap-sedap ni. Bahkan ada setengah masjid buat audition. Tes dulu seminggu ni, dalam sebulan sebelum puasa ni, dia panggil dulu sembahyang zuhur, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Dia tanya pula jemaah, macam mana imam ni, boleh pergi ke? Afundi sikit? Okey, boleh. Memang kena dengan kita. Ambil orang bayar mahal. Bayar mahal tu satu. Lepas tu collect pula duit daripada derma. Dok orang ni kalau semayang rasa seronok, syok, dia lain macam zuk mari, bayar RM50, berapa pun dia tak kisah. Sebab seronok nak ibadah ni bulan puasa. Nampak? Jadi bila dah begitu, AJK masjid telah menetapkan kepada imam mesti baca satu muka surat untuk satu rakaat. Baca jangan laju, baca anjur. Waratilil Qur'an tartila. Baca Quran itu dengan tartil untuk kita di belakang menghayatinya. Maka kalau imam bangun, insya-Allah masjid kita buat 8 je. Orang yang penuh ni bunyi, 8, alhamdulillah 8. Imam bangun dia kata 8 rakaat je. Surau kita ni surau ala-ala Tropicana apa benda ni, kita buat 8 rakaat je. Pasti saya yakin, alhamdulillah. Semua orang 8 rakaat je. Tu imam pun bangun, baca sedapnya begitu begini, tak sedar tuan-tuan. Habis 10.30 juga. Yang buat 20 rakaat lagi duk cangku. Tadi 10.30 juga. Yang buat 8 rakaat apa 10.30 juga. Baca panjang, tartil, berhenti sekejap, rehat, minum air. Imam minum air, rehat sekejap, tarik nafas, selawat sikit. Habis 4 rakaat, ada tazkirah 15-20 minit, lebih kurang begitu. Cumanya setengah tempat dia salah guna tazkirah tersebut, platform tazkirah tu. Bagi kita AJK Masjid yang berkuasa menentukan untuk 10 malam awal paling kritikal, madu'u jemaah mari ramai ni serah diri pada Allah Ta'ala. Sebagai seorang yang melihat dari perspektif dakwah, kita kena fikir macam mana tazkirah itu mampu untuk menggodek ataupun menyentuh ataupun memenangi hati jemaah, untuk dia kekal mari malam esok juga, untuk dia mari lagi, untuk dia rasa seronok nak mari lagi, untuk dia rasa seronok nak mari lagi. Jadi pastinya konten tazkirah mesti ditetapkan oleh jemaah masjid, mesti ditetapkan AJK Masjid. Ustaz, malam ni Ustaz bincang pasal keindahan syurga sahaja. Malam esok Ustaz baca hadis-hadis tentang keindahan Islam. Malam lusa Ustaz baca hadis-hadis berkenaan dengan harapan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang dah dosa banyak pun masih terbuka pintu taubat kepada mereka. Hadis-hadis berkenaan dengan pelacur yang bagi minum kepada anjing, akhirnya masuk syurga. Hadis-hadis yang berkenaan dengan seorang lelaki yang bunuh 99 orang,
akhirnya nak bertaubat dalam perjalanan mati pun masuk syurga. Itu hadis-hadis yang motivasi yang orang bagi ni semua kita tahu. Kita sendiri pun banyak dosa. Kullu ibni Adam khata', kullu ibni Adam kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu adalah berdosa, dan orang yang berdosa terbaik, orang yang terbaik adalah daripada pendosa itu adalah mereka yang bertaubat. Tuan-tuan, 10 malam awal paling kritikal. Macam mana fikirlah ustaz mana panggil ustaz-ustaz yang berkualiti. Jangan panggil ustaz yang memang bagi tajuk bebas pada dia. Tuan-tuan bagi tajuk bebas, tuan-tuan dia pergi planet Marikh, Jupiter, dia pergi habis dia nak pergi. Bagi tajuk ustaz malam ni tadabbur ayat ini. Cerita pasal keindahan syurga. Cerita pasal keindahan Islam. Cerita berkenaan dengan harapan yang Islam Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang nak bertaubat ke jalannya. Ceritakan bahawa Islam ini sebuah agama yang indah. Ceritakan bahawa Islam ini bukan agama hanya duduk bincang pasal potong kaki, potong tangan. Bukan Islam ini sebuah agama yang hanya duduk bincang tentang halal, haram, dosa, pahala dan sebagainya. Tidak. Islam ini agama kehidupan. Islam ini agama yang menyeluruh. Islam ini agama yang memberi harapan. 10 malam awal. Kena cari ustaz-ustaz yang sangat berkualiti untuk bagi tazkirah. Dan semestinya tidak semestinya ustaz. 10, 20 malam lagi tak semestinya ustaz. Siapa ketua OCPD, ketua polis kawasan ini, panggil bagi tazkirah. Cerita tentang situasi keselamatan, apa benda, statistik jenayah, apa semua, tazkirah dia pada kita. Itulah tazkirah. Tazkirah ni memberi peringatan. Tak semestinya ustaz-ustaz saja. Siapa dia ketua bomba sini? Panggil ketua bomba, bagi tazkirah. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka memperingatilah kerana ianya bermanfaat sesama mukmin. Nak balik kampung 10 malam akhir, panggil OCPD polis, cerita apakah langkah keselamatan yang perlu dibuat begini. Tazkirah dah tu. Kenapa nak panggil ustaz? Sedap ustaz tu, tiap-tiap malam dia tazkirah. Dia sendiri sembahyang pun tak cukup.